مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di siri Qalbil Quran, siri meneliti keindahan teks Al-Quran, siri tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang menarik perhatian para mutadabbirin. Mari sama-sama kita ikuti di siri berikutnya. Tajuknya adalah seperti ini. Qalbil Quran yang ke-35. 10 tafsiran huruf-huruf pembuka surah, siri kedua. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di dalam siri 34 Qalbil Quran kita telah menyentuh berkaitan dengan huruf-huruf muqatta'ah ini, huruf-huruf pembuka surah ini, 4 item. Berbaki 6 lagi kita akan bincangkan, kita akan lihat apa lagi tafsiran ulama berkaitan dengan huruf-huruf ini. Mari kita teruskan menelitinya. Yang kelima, ia adalah cabaran agar membina ayat-ayat walau dengan satu huruf. Ini yang mencabar sangat Quraisy, kerana mereka ketika membina syair, membina prosa, membina kata-kata dalam bahasa yang cantik, mereka perlu ada keseimbangan. Mana boleh datang satu huruf kemudian tak ada keseimbangannya. Macam kita tengok dalam surah Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Pada pandangan mereka tidak ada keseimbangan, kerana tidak ada yang datang nun kedua, nun ketiga yang satu seimbang dengan satu yang lain. Tetapi terus ayat-ayat panjang diteruskan seperti yang kita bentangkan di siri yang lalu. Jadi walaupun satu huruf, Al-Quran mampu melagukan, Al-Quran mampu membuat ia menjadi begitu cantik untuk dialunkan. Ini satu cabaran besar kepada masyarakat Arab ketika itu yang mendakwa mereka lah ahli bahasa paling hebat ketika itu. Keenam, ia diturunkan sebagai tambihat atau penarik perhatian, kerana belum pernah ada di dalam masyarakat Quraisy untuk nak menarik perhatian menggunakan huruf-huruf seperti ini. Alif Lam Mim. Satu susunan huruf menarik, indah dialunkan, tidak difahami maknanya, menyebabkan orang tertarik, orang memberi perhatian apa yang ingin disampaikan. Lepas tu baru Allah Ta'ala sebut zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Baru diberi penerangan tentang apa yang ingin disampaikan. Jadi ayat huruf-huruf ini diturunkan untuk menarik perhatian masyarakat Arab ketika itu, kerana menggunakan himpunan huruf yang asing yang tidak pernah digunakan dalam masyarakat Arab, tiba-tiba digunakan, menyebabkan ia menjadi tarikan kepada perhatian mereka. Contohlah kita di dalam masyarakat ramai-ramai, tiba-tiba ada satu dua orang berbicara, berbincang menggunakan bahasa asing. Tentu saja orang yang berada di sekitar dia akan menoleh, melihat, kerana bahasa yang digunakan
itu adalah bahasa asing yang menarik perhatian kita. Jadi kerana mereka tidak pernah mendengar susunan alif, lam, mim, ha, mim, yasin, toha, semua ini menjadikan ia adalah satu penarik perhatian kepada mereka. Ketujuh, penurunan huruf-huruf ini untuk mengumpan Quraisy dengan cabaran yang paling mudah, menantang Quraisy dengan cabaran yang paling mudah, seperti mengajar mereka mengeja, menyebut satu-satu huruf seperti budak-budak baru belajar. Ini amat luar biasa tentangan ataupun cabaran yang digunakan oleh Al-Quran terhadap masyarakat Quraisy. Ibnu Ashur ada melakarkan kata-katanya, ka'annahu yughrihim bimuhawalatil mu'aradah, seolah-olah Al-Quran ketika menurunkan alif, lam, mim dan huruf-huruf seumpamanya, yughrihim, mengumpan mereka, menarik mereka agar mereka coba menentang Al-Quran. Wa yasta'nis li anfusihim bisyuru' fi zalika bitahajjil huruf. Al-Quran memudahkan mereka. Artinya untuk kamu mencabar Al-Quran ini sebenarnya mudah. Dengan menggunakan huruf hejaan sahaja. Mengheja huruf. Untuk mengheja huruf pun kamu tidak mampukah Quraisy? Wa mu'alajatin nutuk. Dan seolah-olah Al-Quran menurunkan huruf ini untuk membaiki cara menyebut kalimat ataupun huruf-huruf ini. Alif tak boleh sebut. Alif, lam, mim. Seolah-olah membaiki cara sebutan huruf. Wa mu'amalati man lam ya'rif taqati'a al-lughah. Dan bermuamalah dengan mereka seperti mereka tidak pernah tahu tentang potongan dan huruf-huruf dalam bahasa Arab ini. Fayulaqqinuha katahajjis sibyan fi awwali ta'allumihim bil kitab. Maka Al-Quran seolah-olah mentalqinkan mereka, talaqikan mereka bagaimana nak mengeja huruf seperti anak-anak di awal pembelajaran mereka dalam menulis, dalam membaca. Kenapa cabaran ini meletakkan masyarakat Arab ketika itu di level paling bawah, seolah-olah mengajar budak menggunakan alif, lam, mim, seolah-olah mengajar mereka mengeja. Kata Ibn Ashur, hatta yakuna ajzuhum anil mu'aradati ajzan la ma'zirata lahum fi, sehingga menjadikan kelemahan mereka untuk menentang Al-Quran ini di level lemah yang tidak ada keampunan, tidak ada keuzuran lagi pada mereka. Artinya mereka gagal segagal-gagalnya untuk menentang Al-Quran. Mereka berada di level paling bawah untuk menentang Al-Quran. Ke-8, ketika membaca alif, lam, mim, ulama menyebut bahawa alif itu adalah huruf halq, huruf halqum di bawah leher. Lam itu adalah huruf di tengah lisan. Lam huruf itu berada di lisan. Dan mim, huruf itu adalah berada di ujung, di syafah, di bibir mulut. Jadi setiap surah yang dimulai dengan alif, lam, mim pasti akan menyentuh 3 aspek, kata para penafsir ini, para peneliti ini. Katanya alif simbolik kepada permulaan penciptaan alam. Lam, pertengahan penciptaan alam. Pertengahan itu menyampaikan syariat, melaksanakan apa yang perlu dilakukan, dan penghujung kepada kehidupan makhluk yang ada di atas muka bumi. Jadi surah-surah yang dimulai dengan alif, lam, mim pasti akan menyentuh 3 aspek ini.
permulaan penciptaan, pertengahannya pelaksanaan perjalanan hidupnya, dan penghujung kepada hidupnya. Masya Allah, penelitian luar biasa oleh para ulama dahulu. 9. Surah yang dimulai dengan huruf ta, seperti Toha, Tasimim. Tasimim ni ada Syuara, An-Namlu, Al-Qasas, akan dimulai dengan kisah Musa alaihissalam. Saya membuka satu persatu melihatnya, Masya Allah, memang pemerhatian para ulama ini luar biasa. Hamim, surah yang dimulai dengan Hamim, surah Ghafir, Fussilat, Syura, Zukhruf, Dukhan, Jasiyah, Al-Ahqaf, akan dimulai dengan kenyataan tentang kitab. Tanzilul kitab. Dia surah yang dimulai dengan Hamim ini pasti akan dimulai dengan kenyataan ataupun sumpah berkaitan dengan kitab. Ini antara pemerhatian mereka. Dan yang terakhir, yang ke-10, huruf-huruf muqata'ah itu disimpulkan di dalam nasun hakimun qati'un lahu sir. Ia adalah separuh ataupun setengah ataupun 1/2 daripada huruf-huruf al-abjadiyah. Abjadiyah Arab ada 28. Ini ada 14, separuhnya. Jika kita teliti lagi, ulama kata dia adalah setengah daripada huruf al-mahmusah, setengah daripada huruf al-majhurah. Dia juga adalah separuh ataupun setengah daripada huruf asy-syadidah, setengah daripada huruf ar-rakhwah, al-mutbaqah, al-munfatihah, al-qalqalah, al-lin. Semuanya separuh berada di dalam kelompok nasun hakimun qati'un lahu sir. Begitu juga huruf-huruf mustafilah, al-musta'liyah, al-zallaqah, dan lain-lain lagi yang ulama senaraikan, memperlihatkan kepada kita ada rahsia sebenarnya yang tersembunyi di sebalik huruf-huruf ini yang cuba difikir, diteliti oleh para ulama dan mereka bentangkan kepada kita. Saya kira itu 10 perkongsian di dalam 2 siri yang kita bentangkan. Moga bermanfaat, mendekatkan kita dengan Al-Quran. Sehingga bertemu lagi di siri seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.